أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat lagi kita bertemu dalam siri yang seterusnya, iaitu dalam perbincangan kita mengenai kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ataupun tata tertib pembaca Al-Quran. Dan sebelum kita mulakan siri perbincangan kita pada hari ini, suka untuk saya mengajak kepada semua penonton supaya dapat sama-sama subscribe terlebih dahulu dan like YouTube channel TV MAMBS dan juga Facebook Masjid Muqtafi Billah Shah. Mudah-mudahan dengan share, like, subscribe dan juga tontonan daripada tuan-tuan semua dapat merancakkan lagi usaha kami untuk menghasilkan perkongsian-perkongsian yang bermanfaat melalui platform digital ini, insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, hari ini kita masih lagi membincangkan pada bab yang pertama, iaitu keutamaan membaca dan mengaji Al-Quran. Hari ini kita masuk kepada fasal yang berikutnya, iaitu yang bertajuk pembaca Al-Quran yang mengamalkan perintahnya. Daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yawmal qiyamah ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود." Maksudnya, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu diamalkan pula apa yang dibacanya itu, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan memakaikan mahkota kepada kedua ibu bapanya. Cahaya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari yang menerangi rumah-rumah yang di dunia. Dan apa kata kamu tentang apa yang diamalkannya itu? Hadis riwayat Abu Dawud. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini merupakan satu petunjuk ataupun petanda kepada kita semua umat Islam supaya sentiasalah kita berpegang dan beramal dengan ajaran Al-Quran. Kerana dalam hadis ini terdapat kelebihan yang sangat besar bagi orang yang sentiasa membaca Al-Quran, bukan setakat membaca dan diamalkan pula apa yang dibacanya di dalam Al-Quran. Dan kelebihan itu bukan sahaja dapat diperoleh oleh si pembacanya, sebagaimana yang telah pun kita bincangkan dalam siri-siri yang lepas, tetapi juga mendapat tempias. Orang yang mendapat tempiasnya adalah kedua ibu bapa kita. Bayangkan tuan-tuan, orang yang menghafaz Al-Quran, yang berdamping dengan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup sehariannya, kebaikannya bukan sahaja dapat dirasai oleh diri si pembaca itu, tetapi juga dapat dirasai dan bakal dinikmati oleh ibu dan bapa kepada pembacanya itu. Kata Al-Imam Nawawi, kalau orang yang terbiasa dengan gemar membaca Al-Quran dan beramal dengan petunjuk Al-Quran itu disebabkan oleh ibu bapanya atau walinya yang menguruskan pendidikannya di masa kecil, sama ada wali ataupun ibu bapa itu sendiri yang mengajarkannya, ataupun wali dan ibu bapa itu sendiri yang menyebabkan anak itu sampai mempelajari Al-Quran, maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sangat-sangat tinggi. Tuan-tuan, ini merupakan satu motivasi kepada semua ibu bapa di luar sana. Dan supaya kita kenang jasa ibu bapa kita yang dahulunya, mungkin tampaknya sedikit memaksa untuk kita mempelajari Al-Quran, tetapi hasilnya alhamdulillah sekarang ini kita menjadi orang yang mahir membaca Al-Quran. Bukan setakat mahir membaca Al-Quran,
kita pula mendalami ilmu Al-Quran. Masya Allah, besarnya pahala ibu dan bapa kita ataupun penjaga kita yang mendorong kita ke arah itu. Kata Al-Imam Nawawi tadi, sama ada ibu bapa itu sendiri yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak jagaan mereka, ataupun mereka yang mendorong, menghantar ke kelas mengaji dan sebagainya. Mungkin ada ibu bapa yang tidak mampu dari sudut ilmu untuk mengajarkan anak-anak mereka, tetapi mereka mendorong, mereka melorongkan anak mereka ke arah pembelajaran Al-Quran. Dihantar ke kelas fardu ain ataupun diupah guru Al-Quran, datang ke rumah mengajar anak masing-masing. Ini semua merupakan usaha yang dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hasilnya nanti apabila anak tersebut mahir membaca Al-Quran, bahkan mendalami ilmu Al-Quran dengan lebih mendalam, ibu dan bapa mereka akan mendapat saham ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah yang perlu kita pupuk sedari awal kepada anak-anak kita supaya sentiasa mencintai ilmu Al-Quran. Sepatutnya sedari dalam kandungan lagi dibacakan Al-Quran kepada anak yang di dalam kandungan, supaya nanti hasrat dan juga harapan kita supaya anak itu nanti menyukai akan bacaan Al-Quran, suka kepada ilmu-ilmu Al-Quran dan sebagainya. Dedahkan anak-anak daripada kecil berkenaan dengan bacaan Al-Quran, berkenaan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, makhraj huruf dan sebagainya, supaya nanti dia membesar menjadi orang yang tidak mengabaikan bacaan serta ajaran Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala malah berfirman dalam Al-Quran, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Takutlah akan kamu sekiranya kamu meninggalkan di belakang kamu zuriat-zuriat keturunan yang lemah. Ini perlu menjadi satu peringatan kepada kita. Kita tidak mahu generasi yang terkebelakang nanti menjadi generasi yang buta Al-Quran. Tuan-tuan, buta huruf pun sudah kita risau sekiranya nanti anak itu tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dan sebagainya. Lebih lagi lah kita kena bimbang mereka ini buta Al-Quran. Kerana benar ilmu dunia itu diperlukan untuk meneruskan hidup di atas dunia, tetapi Al-Quran dan kewajipan mempelajari Al-Quran inilah yang sekiranya diambil enteng, diambil mudah, bakal menyusahkan kita dan juga zuriat keturunan kita di akhirat kelak. Kita nak elakkan perkara sebegini daripada berlaku. Oleh kerana itulah Nabi SAW menyebut dalam hadis ini, sesiapa yang membaca Al-Quran, beramal pula dengan apa yang dibacanya itu, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan memakaikan mahkota kepada kedua ibu bapanya. Sekalipun terdapat perbahasan tentang status hadis ini tidak menafikan bahawa pentingnya untuk kita mendidik anak-anak kita dengan ajaran Al-Quran. Dan kata Al-Imam Nawawi lagi, orang tua di zaman dahulu sangat mementingkan supaya dihantar anak-anak mereka ke rumah tempat pengajian yang mana ada diajarkan Al-Quran. Dan sampai sekarang memang ada orang yang mengambil berat tentang hal itu. Di samping itu pula, ada juga yang mencuaikan perkara ini. Hanya sekadar dihantar anak-anak mereka mengisi masa lapang dengan kelas-kelas tuition, dengan kelas-kelas piano, kelas berenang, kelas sebagainya. Itu tidak kita nafikan akan kepentingannya, tetapi perlulah diseimbangkan. Hantar juga anak-anak ke kelas Al-Quran, kelas fardu ain, supaya nanti mereka ini menjadi orang yang celik agama mereka. Sekalipun mereka tidak menjadi ustaz, tidak menjadi guru agama, tidak mengajar Al-Quran, tetapi asas ilmu ini perlu ada dalam diri mereka, supaya dengan ilmu inilah dapat mereka memegang jati diri mereka, supaya dengan asas inilah mereka boleh lebih mendalami, mentadabbur Al-Quran dengan mencari guru-guru yang mursyid, supaya nantinya ilmu pengajaran dalam Al-Quran itu dapat mereka korek sedikit demi sedikit sebagai bekalan hidup. Dengan asas ilmu Al-Quran yang kukuh inilah umpamanya dapat mereka mengetahui cerita-cerita kisah para anbiya, supaya dapat mereka mengambil pelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ini
boleh menjadi sedikit sebanyak peringatan kepada kita selaku ibu bapa, dan juga kita sedikit sebanyak menghargai usaha ibu bapa kita yang dahulunya menghantar kita, mengajarkan kita tentang ilmu Al-Quran, kerana guru yang utama dan paling utama dalam kehidupan kita adalah ibu dan bapa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka, ibu bapa kita, dan juga merahmati kita semua, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.